Itu dia. Daripada tangan kita begini-begini tadi, kita kena tukar sikit begini. Sebab apa? Sekarang ini, nanti kita akan bersama kembali bersama dengan kru Giran Wak Jeng. Tapi sekarang ini kita nak bersama dengan ini dia. Cukup hebat bersama dengan saya di studio, Puan Nurul Syuhada Kamarudin, perunding sukan berkuda, dan juga Puan Siti Nurul Hudayat, pencinta kuda. Hari ini kita nak bicara mengenai satu sukan yang semakin lama semakin diminati, terutama kepada pecinta-pecinta sukan ekstrim, iaitu sukan memanah berkuda. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah, ceria. Ceria kan? Kita dengar lagu Wak Jeng tadi terus ceria rasanya. Semangat rasanya. Semangat. Tapi macam saya katakan tadilah, sukan memanah berkuda ni mungkin pada zaman dahulunya di Malaysia lah terutamanya tidak dikenali. Tapi sekarang ini semakin lama semakin ramai yang telah pun jatuh cinta dengan sukan memanah berkuda. Mungkin boleh berikan sedikit latar belakang bagaimana sebenarnya sukan memanah berkuda ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum semua kepada Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana menjadi salah satu pencetus ataupun wasilah untuk mencari informasi. Terima kasih. Selamat Pagi Malaysia. Okey, alhamdulillah sebenarnya memanah berkuda ni menjadi sekarang ni boleh dikatakan sebagai perkara aktiviti yang sedang dicari-cari. Kerana apa? Sudah pastinya sebab pernah keluar daripada lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak manfaat. Antara manfaatnya adalah memang kalau untuk anak-anak atau untuk remaja sendiri atau untuk perempuan sendiri. Dan yang pastinya kita sebagai nak memacu diri kita sebagai seorang pemimpin. Itu menjadi sebab antara kenapa mutakhir ni menjadi pilihan ataupun permintaan yang sekarang makin banyak dan tempias kepada filem-filem yang mungkin ke arah kepada menjaga tanah air dan sebagainya. Jadi untuk kita juga bersama dengan Siti Nurul Huda, pencinta kuda ni. Jadi bagaimana sebenarnya boleh mula terjerumus dalam aktiviti sukan memanah berkuda ni? Okey, pertama sekali saya berterima kasih juga kepada daripada suami saya juga yang support saya dan juga kawan keluarga semua, dan juga terima kasih juga kepada Puan Syuhada yang memperkenalkan saya aktiviti berkuda sini. Sebenarnya saya tercetus ni actually masa awal saya pergi mengembara, iaitu bermula tahun 2011. Saya diberi peluang untuk menaiki seekor kuda Arab di Jordan. Masa tu saya merawat kawan baik saya lah, dia di sana, belajar di sana. Kemudian bila tercetus ni saya minat apabila saya diberikan seekor kuda, kemudian saya boleh macam mana kata saya tak pernah ada pengalaman dan kita boleh mengendalikan kuda tu. Jadi di situ saya rasa macam saya perlu belajar kuda ni, benda sunnah. Jadi untuk perempuan. Jadi kemudian saya pun belajar, pertama kali saya belajar di Mesir. Saya terus pergi di Mesir, saya belajar membawa kuda, dan kemudiannya barulah saya ke Malaysia dan saya berjumpa dengan Puan Syuhada dan juga SSC Resources. Jadi di situ saya orang kata minat saya berkembang bila menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh SSC. Jadi berkuda terlebih dahulu, baru kemudiannya berkuda memanah. Sebenarnya dia kena ada ilmu. Awal-awal untuk asas berkuda kita kena ada ilmu. Apa-apa saja yang kita mulakan dengan aktiviti mesti ada ilmu, aktiviti sukan semua. Jadi bagi saya awal permulaan adalah ilmu pengurusan kuda. Bagi saya, sebab saya nak kenali kuda bagaimana dan juga terapkan bagaimana kita menguruskan kuda. Kemudian bila kita dah kenali kuda semua, dan kita barulah boleh aktiviti orang kata riding horse. Jadi mungkin saya boleh serahkan kepada Puan, bagaimana sebenarnya kalau mereka yang baru saja berminat berjinak-jinak dalam aktiviti sukan memanah berkuda ni, apa sebenarnya yang perlu mereka tahu dan juga kelengkapan yang perlu ada? Okey, bila menyebut tentang tadi berkuda ataupun memanah berkuda sekarang ni agak popular. Memanah dan berkuda adalah aktiviti yang terasing. Dua aktiviti terasing dan agak sedikit ekstrim sebenarnya. Okey, dia terpulang kepada peminat ataupun bila kita mula menceburi diri tu apakah objektif. Mungkin ada yang ingin merasai saja atau ingin mendalami atau ingin mungkin sehingga ke peringkat untuk menyertai pertandingan. Jadi berbalik kepada hal tersebut, maka contohlah mungkin cik sendiri kan nak merasai
mengenali pengalaman memanah tu sendiri, maka kita boleh dapatkan di mana-mana center yang menyediakan peralatan yang telah disediakan mengikut kesesuaian bagi orang kata beginner ataupun orang-orang awam yang nak mencuba dulu. Kemudian berkuda pula ada disediakan satu aktiviti yang dipanggil joyride. Joyride ni siapa-siapa pun boleh. Maksudnya benda tu boleh merasai. Itu tertakluk kepada merasai. Tapi kalau terus berminat, ingin terus mendalami untuk belajar, maka mesti dapatkan peralatan yang betul, kuda yang sihat, tenaga pengajar yang berkemahiran supaya aktiviti ni tadi boleh mendatangkan manfaat kepada personal dia dan juga masyarakat setempat. Contohnya macam kita kena pastikan dari sudut kuda pula. Kuda kena pastikan kuda tu berada dalam keadaan sihat dan juga selamat untuk ditunggang. Okey. Barulah kita rasa macam boleh nak beraktiviti kuda atau memanah berkuda atau apa saja. Sebabnya betul macam Puan Nurul sendiri bila libatkan anak-anak, kita nak sesuaikan untuk kanak-kanak. Betul ke kuda ni sesuai? Dan untuk wanita pula ataupun yang bersaiz badan agak sedikit besar, sesuai ke tidak? Atau bagaimana pemilihan kuda tersebut? Jadi perlunya berbalik kepada matlamat kita objektif. Kalau ramai-ramai nak join, nak merasai, kita cari tempat yang betul dan selamat insya-Allah. Itu yang paling penting, selamat itu. Sebab kita tahulah sukan berkuda ni campur lagi memanah. Ini memang sukan ekstrim, salah balancing memanglah jatuh tu perkara biasa. Untuk berkuda kita punya mentaliti memang kena kuatlah di situ. Okey, macam sukan memanah berkuda ni selalu orang fikirkan bila sebut berkuda mahal, kosnya tinggi. Apa lagi di antara stigma ataupun cabaran yang dihadapi untuk kita komersialkan lagi sukan memanah berkuda ini, Puan? Soalan yang baik. Okey, so ni selamat pagi Malaysia ya. Mudah-mudahan mungkin pemimpin-pemimpin baru kita di Malaysia ni juga terdengar cerita-cerita ni. Sebenarnya ini adalah masanya untuk kita menyediakan satu aktiviti berkuda dan memanah secara lebih holistik. Maksudnya disertakan dengan pendidikan. Bila menyebut tentang bayaran ataupun kos yang tinggi dan mahal, sudah pasti ianya perlu datangkan peranan-peranan yang besar daripada masyarakat itu sendiri ataupun pemimpin itu sendiri. Contoh, mungkin kita sediakan aktiviti berkuda secara percuma untuk pendedahannya, dan mungkin pada awalannya secara pendedahan, mungkin pendedahan di sekolah tentang peri pentingnya aktiviti berkuda dan memanah ini ke seluruh Malaysia. Tetapi haruslah mendapat kerjasama semua. Jadi kalau nak tanya betul ke mahal atau murah, sebenarnya jawapannya tidak. Maksudnya ada di luar sana yang menyediakan aktiviti yang secara dengan harga yang mampu milik, dengan kadar yang cukup mampu bagi saya untuk masyarakat kita sekarang. InsyaAllah. Macam Puan Nurul dah pun terlibat dalam aktiviti ni, mungkin boleh kongsikan kepada para penonton bagaimana sesi latihan dijalankan? Okey, sesi latihan. Okey, pada awal permulaan saya penglibatan, seperti saya katakan tadi, saya terlibat dalam aktiviti. Saya bukan terus riding, berkuda terus atas kuda, tak. Okey, tujuan saya berkuda, saya nak dapatkan ilmu, iaitu yang macam saya maksudkan tadi, yang saya mention tadi, pengurusan kuda. Jadi awal-awal saya akan bawa penglibatan anak-anak juga perlu. Jadi saya akan pergi kepada Puan Syuhada, akan guide, dan orang yang berkelayakan akan guide macam mana untuk menguruskan kuda. Kemudian bila saya dah yakin untuk pengurusan kuda step by step, and then dah uruskan kuda, kita apa makanan kuda dan sekian-sekian, and then saya akan pergi kepada peringkat seterusnya, menaiki kuda. Cabarannya agaknya? Cabaran dia adalah kita ada rasa, biasalah kan, kuda kan besar kan, takut tu biasa, tetapi bila kita dapat mengatasi rasa takut kita dengan haiwan, dan kita dapat jadi kuda ni kadang-kadang you have to have, maksud orang kata you kena ada jiwa macam boleh memimpin kita, supaya kita boleh pimpin kuda tu macam mana. Sebab bila kita di arena yang luas, bagaimana kita nak kendalikan kuda tu? Dia bila kita ada coach jurulatih, of course kita akan ada jurulatih akan latih kita, tetapi apabila kita sendiri bersama dengan kuda, bagaimana kita kendalikan kuda tu. Dan juga memainkan peranan trust antara kita dan kuda. Sebab tu saya katakan tadi permulaan, bila kita bersama dengan kuda, kita menguruskan kuda, dari situ kita tahu apa kuda tu, apa kehendak kuda tu, bagaimana kuda tu akan behave. Jadi dia akan, apa yang kita beri kat kuda tu, kita belai dia dengan kasih sayang, itulah kuda akan beri kat kita, dan kerjasama yang dia akan berikan waktu kita riding.
Jadi perlunya pengetahuan sebab kita nak memahami emosi kuda. Bukan Ya, saja betul. emosi kita pun dia akan faham. Ya, Emosi dia pun betul. kita kena faham. Sungguh. Kena ada Jadi itu chemistry. bonding antara dua bonding. makhluk tadi. Sebab tu kita kena belai dia, puji-puji si kuda tu. Okey, mungkin boleh kongsikan apa lagi di antara disiplin-disiplin dalam sukan memanah berkuda ini? Okey, seperti yang kita sebut tadi, ilmu. Ilmu kita letakkan sebagai perkara utama. Knowledge yang pertama, ilmu yang pertama adalah mengenali fitrah kuda tu sendiri. Okey, macam tadi kita sebutkan, itu untuk disiplin kita. Maknanya kita kena must make sure bila kita berdepan dengan kuda, setiap ekor kuda, setiap mana-mana stable, dia ada karakter dia tersendiri. Jadi itu disiplin yang perlu kita terapkan pada diri kita. Jangan simply mudah macam jumpa kuda nak naik dan sebagainya. So kena tahu dulu apa karakter dia dan apa yang dia suka dan dia tak suka. Yang kedua, dalam aktiviti kita menjalankan aktiviti tu mesti ada disiplin tentang istiqamah, kita kena betul-betul fokus yang hari ni kita nak berkuda. So kita kena fokus. Dia tak boleh tiba-tiba nak on call ke atas kuda, memang dilarang sama sekali. Begitu juga disiplin kita menepati masa. Dengan kuda memang mengajak diri kita dan yang terlibat dengan kuda ni memang terlibat dengan menjaga masa. Dan itu juga yang telah Allah sebut dalam surah surah Wal-As kan. Jadi benda tu tentang masa dan juga kepimpinan kita setiap kali kita mengendalikan. Dan kita kena tahu bila kita bersama dengan kuda, dia adalah makhluk yang mempunyai peribadi dia yang tertentu. Maka kita kena, if you respect dia, kita akan juga dapat apa yang sepatutnya kita nak. Baka kuda jenis apa yang digunakan? So, baka kuda, sebenarnya kita ada banyak baka kuda dalam dunia. Kalau di Malaysia menjadi pilihan thoroughbred ataupun X-race yang kita nampak saiz dia agak tinggi, lebih daripada 14 hand. Dan juga kita ada poni. Poni ni ada dua. Satu poni Malaysia yang sesuai untuk kanak-kanak. Ramai orang cakap nak kuda kecil, tapi sebenarnya kuda kecil tu kecil-kecil cili padi. Dia sangat laju. Kemudian kuda yang biasa kita sesuai adalah kuda lepasan ataupun bekas-bekas kuda daripada kuda polo. Kita panggil kuda polo. Jadi yang itu kalau ramai di stable-stable yang biasanya di luar sana, mereka gunakan kuda yang kita sebut terpakai lah. Kalau tanya baka, macam saya sebut tadi, thoroughbred. Dan untuk baka Arab sebenarnya di beberapa stable, termasuklah kat sini kita nampak ada di Pantai Timur, banyak kuda-kuda Arab yang terlibat dengan sukan endurance. Jadi itu dia punya energi dia dan juga kemahiran orang yang nak mengendalikan tu mestilah berada di tahap yang skala 7 ke atas lah. Skala 7. Okey, menyentuh mengenai skala. Apa skala yang ada sebenarnya? Kita nak tahu kena ada canter dulu ke setakat trot dulu? Ni bila dah sebut canter ni, dah pernah canter? Kan, bila tengok, saya pun masih baru belajar dan terus akan belajar. Dia sebenarnya ada step walk, just walk, macam jalan kanak-kanak tu. And then ada trot. Trot ni kita sebut sebagai lari-lari anak. Kemudian canter, dan seterusnya dia fast canter. Dan terus pergi pada gallop. Tapi kalau kita tengok memanah berkuda sekarang ni di Malaysia terutamanya, pemanah-pemanah kita yang sampai ke peringkat antarabangsa, memang itu dah ke arah fast canter ke atas. Jadi kalau skala yang saya boleh sebut untuk kita-kita yang nak mencuba, insya-Allah sebenarnya dalam walk trot tu kita boleh rasai mungkin dalam 2 jam kita boleh dapat dah. Okey. Kalau trot pun dah boleh. Tapi maksudnya perlu ada pembimbing. Jangan buat sendiri dulu. Kan kena pegang dululah. Okey. Mungkin boleh kongsikan juga tips kepada penonton di luar sana. Yang paling penting balancing. Sebab kalau yang baru-baru selalu nak pegang dua macam tu. Tapi ini kita nak pegang lagi memanahnya. Macam mana kita nak balance kedudukan kita atas kuda tu, Puan Nora? Okey. Bagi saya, kita kena kuasai dua-dua skill memanah dan juga skill bawa kuda. Sebab bila memanah tu memainkan peranan juga bila kita di atas kuda, kita kena ada pegangan yang betul. Okey, and then cara panahan dan juga bagaimana nak lepaskan arrow semua. Kemudian berkuda pula kita kena ada cara yang betul untuk kendalikan kuda. Dan kita kena bila kita dah biasa dan digabungkan antara dua tu, barulah kita akan ada orang kata keserasian dan kita boleh buat memanah berkuda. Kalau di Malaysia ni apa di antara pertandingan yang dianjurkan untuk kuda? Sebut tentang pertandingan, sebenarnya kita ada pertandingan di peringkat kumpulan-kumpulan kecil, pertandingan mungkin anjuran sekolah. Kita juga ada pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak-pihak masjid sekarang ni. Dan alhamdulillah persatuan-persatuan memanah pun makin rancak di luar sana. Dia berbalik kepada kita, pada kami SSB Southers, kami suka mereka menyertai pertandingan khas untuk menilai pencapaian tersebut. So pertandingan yang kita dengar di
di luar sana banyak, sehingga kan ada di peringkat pemilihan berlaku di dalam kumpulan, dibawa ke peringkat negeri, dan daripada negeri hantar ke untuk mewakili Malaysia. Okey. Menyentuh mengenai mewakili Malaysia, bagaimana sebenarnya prestasi Malaysia di mata dunia? Soalan yang lagi mencabar. Okey, kalau untuk menjawab soalan ni, saya bukanlah orangnya, tetapi kalau sebut di mata dunia, sebenarnya kalau kita kenal salah seorang pemanah kita, seorang Sri Kandi, Penicik Erina nama dia. Namanya cukup masyhur. Cukup masyhur, dan dia ada pesan, satu perkara mungkin hari ini kalau dia menonton, saya suka sangat pesanan. Dia kata tak ada jalan singkat untuk menjadi pemanah berkuda, kerana melalui proses dan proses. Jadi kalau tanya memanah berkuda orang sebab Malaysia, insya-Allah orang kenal. Ya, betul. Jadi lepas ni bolehlah join. Saya jurulatih saya pun tengah tengok, dia kata kantor pun tak lepas-lepas lagi. Okey. Okey, mungkin ada sedikit pesanan kepada mereka di luar sana yang baru nak berjanji nak buat aktiviti ni, apa persediaan yang perlu mereka lakukan? Silakan. Okey. Pesanan saya, untuk sesiapa yang berminat untuk aktiviti berkuda ni, jadi saya memang syorkan, galakkan, terutama sekali di kalangan ibu bapa, bukan saja kita yang dewasa, saya galakkan sebab saya sendiri personally memang saya involvekan anak-anak. Aktiviti ni sangat bagus untuk anak-anak, terutama anak-anak daripada kecil, sebab saya rasa mereka ni, anak-anak ni bila dipupuk daripada awal, mereka akan terdidik dan jadi orang kata pandai menguruskan sendiri masa, berdikari, dan juga dia akan jadi pemimpin, sebab bagaimana dia boleh pimpin kuda tu. Dan juga saya galakkanlah untuk orang di luar sana masuk aktiviti sebeginilah yang bermanfaat. Jadi mungkin kepada mereka yang berminat untuk menyertai sukan memanah berkuda, banyak sebenarnya pusat-pusat bertauliah di luar sana ataupun akademi yang menawarkan kursus sebegini. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Puan Nur Syuhada Kamarudin, perunding sukan berkuda, dan juga Puan Siti Nurul Huda Yaarob, pencinta kuda, kerana sudi bersama dengan kita hari ini berkongsi mengenai sedikit saya. Boleh temui kami di Carnival Mawib pada 28 dan 29 di Dataran Merdeka. Di Dataran Merdeka. InsyaAllah. Jadi kalau anda berminat, bolehlah berjumpa dengan Puan Nur Syuhada di sana. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Baiklah, kita nak terus saja ke cerita pagi Negeri Sembilan untuk kita melihat sambutan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-75 bersama dengan rakan kita di sana, Nur Ashikin Harun. Silakan Ashikin.